Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أما بعد. الحمد لله, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada malam ni menyambung perbahasan daripada 77 cabang iman menurut Al-Quran dan Hadis atau Mukhtasar Syu'abul Iman oleh Imam Al-Qazwini rahimahullahu ta'ala. Sambungan kita malam ni ialah cabang iman yang ke-18, itu pada muka surat yang ke-29 di bawah tajuk menyebarkan ilmu. Tapi kita dah sebut dalil daripada Al-Quran dan juga hadis yang diletakkan oleh penyusun. Malam ni kita sambung muka surat 30, iaitu syair dan ungkapan hikmah. Tapi secara umumnya kalau kita tengok cabang iman yang ke-18 ini bercakap tentang kesedaran yang perlu ada bagi orang yang berilmu, iaitu dia tidak merasa cukup dengan hanya mencari ilmu semata-mata lalu dia diam. Tapi ilmu itu ada tuntutannya, iaitu disebarkan ilmu. Cara menyebarkan ilmu pula ada medium-medium dia, ada kaedah-kaedah dia. Kaedah yang pertama ialah menyampaikan dengan lisan, menggunakan lidah yang Allah Ta'ala beri kepada satu orang yang menuntut ilmu tu, lalu dia sampaikan kepada orang, dia bercakap. Dia seolah-olah promotor yang sedang mempromosikan satu benda yang dia ada. Dia cerita apa kelebihan ilmu ni, apa manfaat ilmu ni, dia cerita. Yang kedua, dan ini juga ialah medium yang sangat kuat memberi kesan kepada tersebarnya ilmu itu, ialah mempraktikkan ilmu yang ada. Ilmu yang kita belajar, yang satu orang tu dia menuntut padanya, lalu dia praktikkan dalam hidup dia, dia amalkan. Dan ini hakikatnya lebih besar berbanding menyampaikan dengan lisan. Sebut secara teori tak berapa kuat berbanding orang yang melakukan praktikalnya. Dan ianya lebih cantik bila mana menghimpunkan kedua-duanya sekali, iaitu menyampaikan dan mengamalkan. Sebab mata yang melihat lebih kuat kesannya berbanding telinga yang mendengar. Itu keadaan manusia di mana-mana zaman pun. Orang lebih terpikat dengan perwatakan berbanding kepetahan. Itu perkara yang tak dapat dinafikan. Sebab tu kita tengok pada malam ini muka surat 30, syair dan ungkapan hikmah. Dia sebut situ Al-Baihaqi meriwayatkan dengan sanadnya daripada Imam Umar bin Abdul Aziz Al-Umawi radhiyallahu anhu yang berkata, "Man lam ya'udda kalamahu min 'amalih kathurat khatayah wa man 'amila bighairi 'ilmin kana ma yufsidu akthara mimma yuslih." Maksud dia, sesiapa yang mengira ucapannya tidak termasuk dalam amalannya, maka banyaklah salahnya. Sesiapa yang beramal tanpa ilmu, nescaya amalannya rosak lebih banyak daripada yang elok. Amalan yang rosak lebih banyak daripada
yang elok. Kata-kata yang telah diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi ini ialah realiti sebenar daripada kesilapan teknik dalam menyebarkan ilmu. Tengok apa dia sebut, man lam ya'udda kalamahu min amali. Sesiapa yang tidak mengira, dalam erti kata lain tidak menjadikan keutamaan percakapan yang dia ucapkan tu tidak disusuli dengan amalan. Ni khusus pada orang menuntut ilmu lah ni. Ataupun kita punya bahasa mudah, cakap tak serupa bikin ni. Cakap saja, bikinnya tidak. Bikin ni lorat orang Temasik. Temasik ni orang Singapura lah. Sebab tu orang biasa dengar perkataan bikin-bikin ni di mana tu kan? Dalam cerita P. Ramlee, sebab P. Ramlee memang banyak pementasan dia di Singapura pun. Nama lama dia Temasik lah. Okay. Yang cakap bikin, kasih ni bahasa-bahasa belah sana. Okay. Jadi orang yang bercakap tanpa dia mempersembahkan action daripada dia, apa yang dia bercakap, apa akan jadi pada dia? Kathurat khatayahu, banyaklah salahnya. Khataya tu pertama maksud dengan makna dosa. Memang berdosa pun orang yang pandai cakap tak pandai buat ni. Yang kedua, orang yang mendengar kata-kata dia, orang yang melihat bagaimana dia hebat berteori di mana-mana pentas, diberikan pada dia meja kuliah, diberikan pada dia rostrum yang hebat, majlis yang hebat, seminar yang hebat, dia berteori, dia menyampaikan nas-nas dengan cukup lancar. Tiba-tiba orang tengok, rupa-rupanya dia ni pun sakan juga, pandai cakap, tapi buatnya lain. Cukup satu video saja tersebar, meruntuhkan semua kehebatan teori yang dia telah pentaskan. Sebab tu orang ada ilmu dia kena berjaga-jaga supaya dia tidak terjerumus ke dalam benda ini. Sebab tu tuan tengok isu trending sekarang kan, bila mana ada satu tokoh, orang share video tak senonoh dia. Saya tak nak ceritalah apa dia, tapi dia tu prof lah. Dulu orang bagi pentah macam-macam, forum apa dia tak host kan, dia tak moderator kan. Orang nampak hebat sebab dia bertaraf profesor. Profesor ni ahli akademik. Satu video dia bercakap perkataan-perkataan yang ataupun ajakan-ajakan yang menjijikkan. Ni memang tak serupa bikin. Dia bercakap tentang tamadun manusia. Dia duk buat tu ialah kebinatangan, bukan kemanusiaan. Hancur habis kalau betul lah benda tu dia buat. Tapi kalau itu ialah sebuah fitnah, maka Allah Ta'ala peliharalah dia daripada benda tu. Tapi nak sebutnya ialah dosa bagi orang yang ada ilmu ni ialah tak mengamalkan apa yang dia tahu. Dan kita kena ingat, dosa ni ianya diumpamakan seperti benda yang berbau busuk. Kita mungkin boleh tutup bau itu sekiranya dosa tu taklah besar. Tapi kalau dilazimi perbuatan itu selalu, iaitu meninggalkan amalan daripada pengetahuan yang ada, lama kelamaan kita tak boleh tutup bau tu. Orang akan dapat cium juga macam-macam mana pun. Jadi ini satu muhasabah hatta untuk saya sendiri yang bercakap ni pun, supaya berusaha untuk mengamalkan ilmu yang telah Allah Ta'ala berikan, khususnya ilmu agama. Sebab itulah kita ni awal pagi, wirid yang ditunjukkan oleh Nabi ialah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami berharap kepada kamu ilmu yang baik, bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Kesemuanya itu berkait. Dengan adanya ilmu bermanfaat, dia akan dapat rezeki yang baik, iaitu dia pandai pilih apa yang nak masuk ke mulut dia, ke badan dia, benda-benda yang baik. Dia tak ambil, dia tak tapau semua. Dan termasuklah juga daripada bermanfaatnya ilmu orang tu, menghasilkan amalan yang diterima dan diredai oleh Allah Ta'ala. Jadi jangan kita memandang wirid itu sebagai wirid yang ringan, tapi penuhkanlah jiwa dan hati waktu membaca wirid itu. Para ulama khilaf, ada mengatakan baca selepas daripada salat subuh. Bahkan kalau tengok dalam zikir pagi petang, yang zikir lepas salat yang ditampal di oleh jabatan mufti di masjid-masjid tu pun, dia memang compile, attach bacaan tu paling bawah sekali. Masjid ni tak ada, masjid ni baru lagi, setengah masjid-masjid lama dia ada zikir lepas salat tu bawah sekali, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Yang tu dia tulis dibaca selepas daripada selesai salat subuh.
Dalam perisai Muslim, dalam Hisnul Muslim, dia diletakkan dalam susunan zikir pagi juga. Sebut banyak tak apa, jangan tak sebut langsung. Yang tu yang mustahab. Dan waktu sebut tu bagi faham apa yang aku sebut ni. Supaya kita nampak manifestasi daripada sebutan itu, lalu kita pun tunjukkan action kita, kelakuan kita. Itu kata-kata daripada Abdul Aziz Al-Umawi. Kemudian dia kata lagi, wa man amila bi ghairi ilmin. Siapa-siapa yang rajin beramal tapi tak ada pengetahuan, kira amal je, kana ma yufsidu akthara mimma yuslihu. Amalan yang dia buat lebih banyak rosak daripada yang elok. Sebab dia akan tapau semua. Dia rasa benda tu nak buat, dia buat, walaupun benda tu tak perlu dibuat ataupun salah, bahkan ada larangan. Ibadah-ibadah yang tak ditunjukkan oleh Nabi pun dia buat. Akhirnya apa jadi pada dia? Amilatun nasibah, letih badan membuat amalan itu. Dan lebih malang lagi, lebih parah lagi ialah tasla naran hamiyah, tersentuh badan yang letih itu dengan api neraka. Dahlah penat buat ibadah yang disangka betul, lepas tu dikenakan pula hukuman dengan neraka. Jadi apa yang disebut ni, walaupun dia bukan hadis, dia bukan ayat Quran, tapi inilah perkataan hikmah yang keluar daripada ulama yang bersifat dengan Rabbani, yang tahu dan yang beramal. Kemudian daripada Al-Harith Al-Muhasibi, dia kata al-ilmu yurithul khasyah waz-zuhdu yurithul rahah wal ma'rifatu turithul inabah. Ilmu yang benar itu akan mewariskan ketakutan ke dalam hati setiap orang yang ada ilmu. Sebab memang hakikatnya dalam surah Fatir Allah Ta'ala sebut kemuncak kepada ilmu itu ialah zahirnya perasaan takut kepada Allah Ta'ala. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah Azza wa Jalla itu ialah mereka yang ada ilmu. Takut di sini dengan bukan makna melarikan diri makin jauh. Takut di sini ialah hormat, tahu batas dan sepadan. Seperti mana kita takut kepada mak ayah kita bila mana kita melukakan hatinya. Bukan makna kita takut dengan mak ayah kita ni kita makin jauh, makin tak ziarah, makin tak telefon dia. Ada juga orang takut macam tu pun. Mungkin dia buat salah dengan ayah dia, lepas tu dia tak minta maaf, berhutang dengan ayah dia ke, dia tipu ayah dia ke, tak balik sampai 5-6 tahun, tu takut juga panggil. Takut nak jumpa sebab takut kena pukul dengan ayah dia. Ayah dia pula cengeng semacam. Jadi itu pun bahagian pada takut. Tapi takut yang dimaksudkan sini ialah takut dengan makna hormat, dengan makna mengetahui batas. Dekat mana benda yang kita buat Tuhan makin sayang, dekat mana benda yang kita buat Tuhan tak suka pada kita. Jadi ilmu tu kemuncaknya ialah takut. Sebab tu menjadi keutamaan bagi orang yang menuntut ilmu ni untuk dia niat supaya dia menjadi orang yang paling tahu apa yang Tuhan redha dan apa yang Tuhan murka. Dalam erti kata lain, dia nak jadi hamba yang paling takut. Niat orang menuntut ilmu ni dia kena macam tu. Sebab tu kalau bila mana satu orang tu dia menuntut ilmu, tiba-tiba dia gelong, dia kena cek balik, perbetul balik niat dia. Kalau dia niat dengan niat-niat yang tak sepatutnya, dia belajar kerana dia nakkan kedudukan orang-orang yang popular di kalangan cendekiawan ilmu. Ada orang macam tu. Dan ini juga antara kesilapan kita bila mana kita ada anak, kita cuba sarankan dia untuk belajar agama dengan kita tunjukkan contoh-contoh tokoh yang popular. Kita ada anak peralihan sekolah menengah nak masuk universiti, nak suruh dia ni ambil pengajian Islam. Kita berkata, adik tengok tu, ustaz tu dalam TV, nanti kalau belajar agama boleh masuk TV macam dia. Tak bagus benda tu. Belajar agama ni bukan kerana nak masuk TV, bukan kerana benda tu yang nak dicari. Tapi belajar agama tu ialah untuk menyelamatkan diri daripada segala benda-benda yang boleh mendapat murka Tuhan. Jadi kena betul niat tu. Kalau niat tu elok, Allah Ta'ala akan permudahkan jalannya. Tapi kalau niat tu tak elok, dia mungkin dapat apa yang dia nak, mungkin dia boleh belajar, mungkin dia perform dalam belajar dia tu, dia mungkin jadi orang yang on a board apa semua, tapi dia habis takat masuk TV, habis dia masuk TV dia gelong. Dia tak jadi seperti mana kehendak yang disebut dalam Al-Quran, iaitu melahirkan rasa takut pada Allah Ta'ala. Bila mana orang tak beri dia layanan yang elok,
maka dia reject, dia pergi TV lain. Itu bukan daripada akhlak ilmu. Itu bukan daripada karakter orang yang menuntut ilmu. Okay. Jadi ilmu yang benar itu pasti mewariskan takut pada Allah Ta'ala dan tak takut pada makhluk dalam arti kata lain. Tak takut pada makhluk ni bukanlah makna kata jumpa mana-mana orang cabar nak bergaduh dengan aku. Bukan macam tu. Takut di sini dengan makna hormat Allah Ta'ala. Tak takut pada makhluk maknanya kita tidak merasakan ancaman dan kata-kata dan pandangan makhluk itu beban bagi kita. Contoh ada orang kata pada kita, awak belajar mana? Saya belajar agama di Pakistan, di Yaman. Ni negara-negara yang tak ada pengiktirafan lah di Malaysia kalau nak kerja. Kenapa pergi negara tu? Kan payah nak kerja tempat kita ni. Saya tak peduli yang tu. Dan kita tak terkesan. Tak ada lah kita balik rumah, runsing betul aku orang tu tegur tadi. 2 hari tak makan. Hari ketiga baru makan 5 pinggan. 2 hari tak makan tu tak selera. Lepas tu dapat makan, qada balik sampai 5 pinggan. Dia serabut ni biasa tak lama pun, dia sekejap je. Cuma ada orang dia terkesan dengan serabut tu. Fikir dia, ish betul ke aku dulu pergi, nak kena reset balik ni, nak kena ambil SPM balik apa semua. Padahal betul dah pun. Tak ada masalah. Dia boleh hidup dengan baik. Dan tak menjadi syarat orang belajar agama ni kena memenuhi jawatan-jawatan yang besar-besar. Yang pasti ilmu itu memandu dia ke arah kebaikan. Jadi dalam arti kata lain, takut pada Allah tidak takut dengan makhluk, iaitu tidak terbeban. Bahkan sepatutnya bila mana dia belajar agama dengan betul, dia lebih yakin rezeki itu ialah Allah Azza wa Jal yang memberikannya. Tuan-tuan boleh bayang, saya bagi contoh analogi mudah. Kucing, sekarang ni orang minat bela kucing. Kucing ni tuan-tuan, ada orang dia sanggup beli, dia sanggup orang kata apa, rawat kucing tu dengan baik, grooming dengan baik. Tuan-tuan boleh bayang, kucing ni dia ada macam-macam penyakit. Ada kucing sakit buah pinggang, ada kucing lelah. Dia macam orang juga lah. Saya ada tengok satu video, satu orang ni non-Muslim. Dia ada kucing, dia buat video Instagram. Kucing tu tak perlu buat apa pun, tapi muka dia yang paling banyak di media sosial. Muka tuan dia pun orang tak kenal. Jadi kucing ni disahkan ada lelah. Tuan-tuan boleh bayang, Allah Ta'ala hantar satu orang manusia sanggup keluar duit beli ubat untuk beli ubat lelah dia tu. Dia tu kucing. Tuhan jamin rezeki dia, ada orang nak beli ubat lelah untuk dia. Tiba-tiba kita yang boleh bercakap, yang Tuhan sebut sebaik-baik makhluk ni, nak makan nasi pun kita risau kalau kerja kita tak berapa menentu. Kucing tak kerja apa-apa, gemuk macam tu juga dia. Jadi ini bab keyakinan rezeki yang perlu ditanam oleh manusia bila mana tambah-tambah dia dah ada tempat sebagai orang yang menuntut ilmu. Wazuhdu yurithur rahah. Kezuhudan itu akan mewariskan kerehatan badan. Kerehatan badan di sini maksud dia apa? Orang yang ada ilmu dia akan tahu zuhud itu ialah benda yang disebut dalam agama kita. Zuhud ni maksud dia apa tuan-tuan? Zuhud ni ialah perasaan qanaah, cukup dan selesa hidup sederhana tanpa bermewah-mewah. Itu maksud zuhud. Ada orang dia silap faham, dia kata zuhud ni pakai pakaian yang serabai, makan makanan tepi-tepi jalan, ambil sisa orang. Tu bukan zuhud. Itu melampau. Zuhud yang dimaksud sini ialah sederhana hakikatnya. Sebab orang yang hidup sederhana, dia tidak akan terbeban dengan komitmen yang banyak. Sepatutnya orang yang ada ilmu, dialah yang paling sederhana dalam cara hidup dia. Tapi dia yang ada ilmu, dia yang mempamerkan kemewahan. Tapi benda tu tak salah. Cuma kita kena tahu, orang yang ada ilmu ni dia menjadi contoh pada orang. Orang yang Allah Ta'ala angkat dia sebagai ahli ilmu, banyak mata masyarakat akan memandang kat dia. Contoh, dia ni ahli agama, dia ni jadi pakar rujuk orang. Allah Ta'ala beri dia kefahaman dalam bidang fiqh, dalam bidang hadis, berbagai bidang. Tapi gaya hidup dia tu mewah. Dia pakai kereta mahal, kereta tempatan tak nak pakai, telefon pun mahal, makan pun kedai-kedai yang mahal, pakai pun pakaian yang mahal, sehingga menyebabkan mata orang-orang awam ni melihat kita kena macam tu kot. Orang faham macam tu, orang nampak kita kena macam tu kot baru ada kemuliaan. Sebenarnya tak perlu macam tu pun. Boleh kaya tapi sederhana. Kaya boleh,
Sebab tu harta yang diberi kepada orang berilmu ni dia akan bermanfaat bila mana harta tu dia agihkan pada orang. Tuan-tuan tengok, ulama daripada kalangan sahabat, mereka bukanlah orang yang bermewah-mewah dengan mengguna harta tu untuk kepentingan peribadi. Tuhan beri pada dia harta tu dia bagi ke orang. Sehingga orang merasakan berurusan dengan orang yang ada ilmu lebih baik daripada pembesar yang menjaga kawasan tu. Kalau tuan-tuan ingat dulu, ada satu orang tokoh di negara kita ni, dia ni duduk di Melaka, nama dia Muallim Abdul Wahid. Ada buat pondok lah, tuan guru lah ni. Allah Ta'ala beri pada dia ni orang mudah berurusan dengan dia. Dia ni mungkin orang yang Allah Ta'ala limpahkan pada dia harta yang banyak, tapi kehidupan dia sangat sederhana. Bila mana orang-orang susah datang kat tempat dia, dekat pondok pengajian dia ataupun rumah dia lah, orang minta, dia kata, tuan guru, rumah saya terbakar, duit tak cukup, ataupun nak start balik ni tak ada. Dia pun kata mari malam nanti lepas isyak datang. Lepas isyak datang ada bahagian. Orang tu datang dia bagi. Sehingga menyebabkan perangai dia mudah bagi. Orang susah dia bagi beras, bagi itu, bagi ini. Menyebabkan orang di kawasan tu rasa berurusan dengan dia lagi mudah berbanding berurusan dengan wakil rakyat di kawasan tu. Wakil rakyat berapa kali borang, mati tunggu nak dapat bantuan tu. Pergi dengan dia mudah, pergi subuh isyak dapat, tak payah isi borang apa. Ini yang disebut oleh Nabi SAW, sebaik-baik harta itu berada pada tangan orang saleh. Mudah urusan, tapi dia tu sangat zuhud, sangat zuhud kehidupan ni. Tuan-tuan boleh tengoklah cerita Muallim Abdul Wahid ni. Bahkan betapa pemurahnya dia. Dia ni jenis satu orang yang tak pernah ambil tahu siapa wakil rakyat negeri tu, kawasan tu, siapa ketua Menteri Melaka pun dia tak pernah ambil tahu. Waktu tu yang jadi ketua Menteri Melaka ialah Tun Gafar Baba, kalau saya tak silap. Tun Gafar Baba, orang besar lah dalam Melaka. Pergi dekat pondok dia ni ada masjid, salat Jumaat. Dia ni jadi amalan dia suka bagi sedekah dekat orang. Antara yang terima sedekah dia lah ketua Menteri Melaka tu. Allah Ta'ala hinakan. Sepatutnya ketua menteri tu bagi dekat dia, dia dapat RM50. Ketua Menteri Melaka tu dapat RM50, tuan guru ni bagi. Betapa tidak melekatnya dunia pada hatinya. Allah Ta'ala muliakan. Nak sebutnya, itulah yang disebut dengan kezuhudan, menyebabkan badan dia akan jadi rehat. Sebab orang yang hidup sederhana, dia tak perlu penuhkan rumah dia dengan perabot yang mahal. Dia tak perlu berhutang banyak untuk buat rumah yang besar. Dia tak perlu pakai kereta yang mahal, sebab kereta yang mahal maintenance-nya pun besar. Jadi dia hidup dalam kehidupan minimalis saja. Dia lebih tenang. Orang lain fikir nak kena bayar kereta RM1,500, kereta dia mungkin RM300 sebulan. Dia mungkin popular, sekali kuliah orang bayar RM500, RM200 lagi boleh simpan. RM300 je tolak untuk bayar duit kereta. Kalau begitulah susunan dia. Saya nak sebut betapa ilmu tu kalau duduk dan difahami dengan baik. Wal ma'rifatu turisul inabah, dan makrifat itu akan menyebabkan satu orang tu lebih mudah kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ilmu ini dia akan melahirkan kepada kita 3 elemen kalau kita betul belajar ilmu. Pertama, khasyah, yang kedua zuhud, yang ketiga makrifah. Makrifah ni bukan makrifah yang tarikat cakap tu. Makrifah sini maksudnya ialah dia yang paling tahu apa yang utama. Makrifah ni kan maksud dia kenal, daripada perkataan arafah yang bermaksud kenal. Sebab tu kalau kita tengok orang yang menuntut ilmu ni, apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab dia Ihya Ulumuddin, kita tak dapat tidak memang kena tengok juga kitab-kitab seperti ni, bagaimana para ulama membahaskan kepentingan ilmu dalam perjalanan untuk mendapatkan rahmat Tuhan. Kata Imam Al-Ghazali, dia kata dalam menuntut ilmu ni ada 2 kategori. Pertama murid, yang kedua murad. Bunyi lebih kurang, beza baris je. Murid lebih rendah kedudukan dia berbanding murad. Apa dia murid dan murad ni? Kita orang Melayu, murid ni biasanya kita faham apa? Belajar sekolah rendah. Sekolah rendah darjah 1 sampai darjah 6 ni dipanggil murid-murid. Cikgu pun kalau masuk dia akan sebut murid-murid sekalian, dia tak panggil pelajar-pelajar. Murid-murid ni biasanya yang asas lah, yang basic.
Murid ialah orang yang dia nak ilmu tu, tapi dia masih lagi berlawan antara nak tak nak, nak tak nak. Bila mana dia dapat ilmu tu, dia nak buat tak ilmu tu. Sebab murid mari pada perkataan arada yuridu muridan. Murid ni paling rendah. Dia mungkin keadaan kita sekarang macam kita. Kita tahu fadilat bangun malam, tapi dalam diri ni nak bangun ke tak? Dia beza dengan murad. Murad dia tahu dia buat, terus buat. Murad ni ialah perjalanan yang cukup laju. Dia dapat ilmu, bukan setakat dia ingat ilmu tu, pick up dia tu bukan setakat laju dari segi ingatan, laju juga dari segi tindakannya. Macam kita mungkin, kita ingat hadis Nabi, fadilat salat malam, fadilat salat rawatib 12 rakaat, 10 rakaat, ingat tahu siapa riwayat, tapi buat belum tentu. Waktu nak buat tu pun masih lagi berperang dalam diri, nak buat tak nak buat, esok lah kot buat. Ataupun mungkin kita buat kerana orang dalam masjid ni semua sembahyang 2 rakaat, aku seorang tak sembahyang, aku buat. Itu pun sebahagian daripada ciri-ciri murid. Dia belum murad lagi. Sebab tu kata para ulama, antaranya Imam Al-Ghazali, murid ini ialah orang yang berjalan dan berlari, tapi murad ialah orang yang terbang. Macam mana nak faham tu? Berjalan dan berlari ni, letih dia akan berhenti. Dia berhenti. Tapi kalau terbang dia tak berhenti. Saya bagi contoh pada tuan-tuan dan puan-puan. Contoh kita nak pergi, kita dari Perlis nak pergi ke KL. Kita naik kereta. Kereta ni kan jenis berjalan. Letih kita berhenti. Kita berhenti RNR, lapar, kita berhenti isi perut dulu. Jadi tempoh nak sampai ke KL cukup panjang. Beza dengan orang naik kapal terbang. Pergi Alostar, ambil flight 40 minit, 1 jam sampai. Kita naik kereta, sakit perut. Driver sakit perut. Sembelik, makan apa tak kena semalam. Kena berhenti. Sampai dekat tandas, beratur pula. Rugi setengah jam. Tapi kalau kita sakit perut atas flight, adakah kapal terbang tu akan berhenti mana-mana arena? Tak, dia akan terus pergi. Apa faham? Beza murid dengan murad tu. Murid dia laju, dia pergi. Dia tak peduli dah. Dia tak kira orang datang ke, orang tak datang ke, orang salat ke, orang tak salat ke, dia buat terus. Jadi ini beza murid dengan murad. Jadi kita ni bila mana belajar, kita nakkan supaya kita ni capai pada kedudukan murad itu. Daripada asas ni murid lah, tapi dia lebih lagi. Kita berusaha ke arah itu. Diriwayatkan daripada Ibnu Sa'ad, anna man amila bil ilmi riwayah waritha ilmi dirayah, wa man amila bi ilmi dirayah waritha ilmi riayah, wa man amila bi ilmi riayah hudiya ila sabilil haq. Kata dia Ibn Sa'ad ni, ini ialah apa yang disebutkan oleh Ibn Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab dia Madarijus Salikin. Sesiapa yang beramal dengan ilmu riwayat, dia akan mewarisi ilmu dirayah. Sesiapa yang beramal dengan ilmu dirayah, dia akan mewarisi ilmu riayah. Sesiapa yang beramal dengan ilmu riayah, dia akan ditunjukkan jalan kebenaran. Dia sebut 3 martabat ilmu. Pertama riwayat, yang kedua dirayah, yang ketiga riayah. 1 riwayat, 2 dirayah, yang ketiga riayah. Apa beza antara ketiga-tiga ni? Martabat paling rendah, paling basic ialah ilmu riwayah, iaitu mengumpulkan, meriwayatkan. Tahu ada kuliah di masjid ni malam ni, kita pun start kereta, beli buku, bawa buku, nota apa semua, pergi ambil apa yang disyarahkan oleh orang yang kuliah situ, oleh guru yang kuliah situ. Itu dia panggil menuntut ilmu dengan cara ilmu riwayat. Martabat menuntut ilmu daripada segi ilmu riwayat. Ilmu dirayah apa dia? Ilmu dirayah ni ialah bila mana dia dah menuntut ilmu, dia dah pergi dapatkan maklumat-maklumat di masjid ke, di sekolah ke, di universiti ke, di pondok, mana-mana lah tempat orang mengaji ilmu. Dia naik satu stage dengan dia beramal. Sebab tu perkataan dirayah ini dia mari pada perkataan darara ataupun durar, yang bermaksud mutiara yang duduk dalam kulit kerang tu. Tak terbuka lagi.
Bila mana dia beramal, dia akan nampak di manakah mutiara itu selepas daripada dia penat beramal tu. Contoh, orang bagi tahu, nakkan mutiara yang baik, kena cari kerang. Ada orang dia cari kerang, lepas tu dia letak je kerang atas meja tu, tak jumpa-jumpa mutiara. Dia macam satu orang, dia beli buku nota, dia pun tulis. Dia pun balik rumah, pak letak atas almari. Dia tak tengok nak amal, nak buka step pada mana. Dia tak tilik pun kat rumah dia tu. Dia macam kerang tadi. Orang beritahu kerang ni elok, ni kalau buka ni mesti mutiara mahal. Dia kata ya lah, betul, mutiara memang mahal. Tapi dia biar setahun, dia biar di situ. Lepas tu orang tanya, mana mutiara tu? Tak buka je. Rugi juga. Duduk je atas almari tu. Jadi dia kena meningkat, iaitu dia kena dirayah, menjadi orang yang membuka benda tu. Buka baru jumpa. Buka baru dia jumpa. Okey. Bila mana dia buka dan dia tengok, oh, rupa-rupanya ini ialah mutiara yang mahal. Bila mana dia dapat mutiara tu, orang dapat mutiara dia buat apa? Dia jual dekat kedai lah, bagi mahal. Dia akan demand lah harga. Okey. Dengan sebab dia jual mutiara tu, apa yang dia dapat daripada hasil pencarian mutiara yang bernilai itu? Dia diberikan bayaran yang banyak sehingga dia boleh menjaga keperluan harian dia. Orang tanya, nampak selesa sekarang? Oh, hasil jual mutiara baru ni. Jadi tak payah minta dengan orang. Tak payah minta dah, saya dah ada duit sendiri dah. Itu saya nak bagi faham pada tuan-tuan dan puan-puan. Bila mana daripada riwayah kita pergi ke dirayah, daripada dirayah dia akan pergi pada riayah. Riayah tu maksud dia penjagaan. Ilmu itu yang akan menjaga kita. Ilmu tu yang akan menjadi benteng. Kita pergi mana-mana pun tuan-tuan, dah kita ada duit. Tak duduk di Malaysia pun, duduk luar negara pun, dah ada duit, senang. Tak perlu meminta-minta. Tapi kalau kita hanya satu orang yang bawa kerang yang berisi mutiara, bawa tak buka-buka. Orang tanya, macam mana nak hidup? Tak tahulah saya nak buat macam mana. Tapi dia tu memiliki ilmu itu. Memiliki benda yang berharga tu, tapi dia tak nak buka. Dia tak nak make action, buat apa-apa pun. Jadi akhirnya ilmu tu merugikan dia. Bahkan boleh jadi kerang tu nanti akan dicuri orang pula pun. Akhirnya dia hilang semua sekali. Jadi inilah kata-kata yang sangat besar hikmahnya. Perumpamaan, analogi itu ialah semua benda-benda yang kita boleh fikir dengan bagaimana tahap kita dalam berilmu sekarang. Kemudian disebutkan, diriwayatkan daripada Malik bin Dinar, idza talaba al-'abdul 'ilma liya'mala bihi kassarahu 'ilmuhu wa idza talabahu li ghairi al-'amal zadahu kibran. Apabila seseorang menuntut ilmu untuk beramal, ilmunya akan membuatkannya merendah diri. Apabila dia menuntut untuk selain daripada amal, maka ilmunya akan menjadikannya semakin bongkak. Ini juga memerlukan kepada betulnya tujuan menuntut ilmu. Menuntut ilmu ni ialah untuk beramal. Sebab kita nakkan penjagaan Allah Ta'ala pada diri kita, lalu Tuhan jaga kita sampai hari kiamat. Sampailah kita dibangkitkan di padang mahsyar, Tuhan jaga. Ada beza orang menuntut ilmu dengan orang tak menuntut ilmu. Ini orang-orang yang belajar memang betul niatnya ikhlas, nakkan kepada khasyah tu tadi, nakkan kepada takut kepada Allah Azza wa Jalla. Tetapi ada orang dia menuntut ilmu bukan untuk beramal, cukup sekadar orang mengenali dia sebagai cendekiawan semata-mata. Orang kenali dia sebagai tokoh hebat. Waktu orang ajak dia berbahas, dia mungkin boleh berbahas, dia mungkin melantunkan teori-teori yang hebat, dia buat rumusan yang hebat, dia bentang kertas kerja, dia bagi penyelesaian dekat orang. Hebat. Tapi apa yang dia dapat? Zadahu kibran. Dia rasa diri dia besar, sedangkan dia tak besar pun. Dia tak tahu bahawasanya murka Tuhan bakal menimpa pada dia. Sebab tu ilmu yang diakhiri dengan besar diri ni menatijahkan keburukan. Satu orang walaupun nampak dia tu belajar, tapi natijah akhir dia buruk, tak jadi. Sebab tu satu orang walaupun peringkat awalnya nampak seperti orang yang tak jelas nak pergi mana, tapi akhirnya dia dapat natijah yang baik, iaitu dia beramal dapat redha Tuhan, dia akan disebut sebagai orang berjaya.
Kita tengok para sahabat, sebahagian besar mereka daripada kalangan penyembah berhala dan sangat kuat bermusuh dengan Nabi. Tapi bila mana hati tu lunak kepada Islam, dia orang ikhlas menuntut ilmu, dia orang melayakkan diri dia orang jadi ahli syurga balik. Walaupun pada awalnya nampak macam jahat betul. Sebab tu manusia ni tak dapat dilihat kesudahan dia, tak dapat dilihat keadaan diri dia selepas kita tengok kesudahan dia. Bukan kata urusan akhirat, urusan dunia pun macam tu. Satu orang kita tengok daripada kecil belajar bersungguh, pergi sekolah elok, tak ponteng, tak apa, belajar macam itu macam ini, pandai, exam pun perform. Akhirnya bila mana dia masuk ke alam pekerjaan, dia berhadapan dengan realiti kehidupan, dia tak boleh tahan, dia gagal. Sebab mungkin waktu dia belajar dulu sekadar untuk disebut sebagai orang yang exam nombor 1 je, habis. Tapi waktu dia kerja, dia tak ada dah, matlamat tu dah hilang dah. Sebab dia hanya memenuhi keinginan mak dan ayah dia. Mak dia kata belajar rajin-rajin, biar kita ni nombor 1 selalu. Habis dah sekolah, habis cerita nombor 1 tu. Sekarang ni cerita hidup beza. Sebab tu tuan-tuan, saya ingat waktu saya di Terengganu dulu, kita selalu kuliah ke Kuantan, Kemaman Terengganu ni dengan Kuantan ni memang dekat pun. Biasa kalau kuliah di Kemaman, di Kuantan ni, ada satu tempat yang saya kuliah tu, satu surau. Kuliah tu akan dihadiri oleh satu orang, pemilik restoran yang terkenal di Kuantan. Kalau orang sini pernah pergilah. Nama dia Ana Ikan Bakar Petai. Ikan bakar dia lain sikit pada ikan bakar Kuala Perlis ni. Dia ada petai dalam tu. Dia punya sambal dia boleh macam. Tuan-tuan tahu tokek dia? Tokek dia tak pandai menulis, tak pandai membaca. Ada 4 cawangan, satu cawangan sebulan keuntungan dia 40,000 ke 50,000. Tak lari. Semuanya diusahakan oleh adik-beradik dia. Dia cerita dekat saya, dia kata, saya ni ustaz, kalau isteri saya nak tipu saya, dia boleh tipu saya, sebab saya bukan reti pun. Waktu saya kecil dulu, saya lari rumah. Mak saya pun kata, lari hang, tak payah balik pun tak apa. Tapi mak dia bukan orang utara, dia kata, larilah mu. Hang tu orang utara lah. Lari lah mu, tak guna punya anak, tak payah duduk sini, buat serabut mata aku ya. Lari dia. Adik-beradik dia semua sekolah elok, semua belajar elok. Dia seorang aja. Orang Terengganu kata kepala haliang, sungguh dia ni seorang. Okay. Dia ni lain macam sikit. Dia menghilang dalam tempoh yang cukup lama. Akhirnya dia balik semula ke kampung dia pada usia awal 20-an. Waktu tu dia dah buat satu perniagaan. Dia buat macam-macam perniagaan. Dia jumpa dengan satu orang sifu master bahagian perniagaan ni lah, yang guide, bimbing dia, sehingga dia jadi kaya raya. Dia dapat beli tanah, akhirnya pada awalnya menyewa dan akhirnya dapat memiliki tanah. Kalau tuan-tuan pergi ke Kuantan, kawasan Tanjung Lumpur Kuantan ni, biasa orang akan suggest Ana Ikan Bakar lah. Orang tak suggest tempat lain. Tanjung Lumpur dia satu kawasan, nama tempat dia Tanjung Lumpur. Orang akan pergi. Dia ada 2 cawangan, satu seberang jalan ni, satu seberang jalan ni. Dua cawangan. Cukup ramai orang beratur. Macam-macam menu ada, tapi yang jenis bakar-bakar ni, tapi yang specialnya lah ikan bakar petai tu lah. Okay. Bila mana dia berjaya dan dia makin berkembang, waktu tu mak dia tak terima lagi dia. Dia buka perniagaan itu, perniagaan ini, apa-apa semua. Sehinggalah dia dapat buka first cawangan kedai ikan bakar ni. Sebab dia duduk kawasan pantai. Tanjung Lumpur ni memang kawasan pantai macam Kuala Perlis juga lah. Kawasan pantai, orang kerja nelayan apa semua, orang ke laut lah istilahnya. Okay. Akhirnya berkembang, dia boleh beli kenderaan, kedai dia makin elok, apa-apa semua. Berkembang lagi sampai dia buka cawangan di KL, apa-apa semua. Pada waktu tu adik-beradik dia menghadapi krisis di tempat kerja masing-masing. Akhirnya apa jadi? Adik-beradik dia yang belajar cerdik, yang mak dia puji hari-hari, semua kerja dengan dia. Yang dia tak pandai membaca, tak pandai menulis ni, baru mak dia kata, mu ni dulu tak guna, tapi sekarang bagus lain pula bunyi dia. Mak dia kata dia berguna balik dah. Dulu dia kata tak guna ni, yang anak tak guna ni babi ni, kalau istilah orang Pantai Timur ni, babi punya anak. Tak dengar kata. Akhirnya yang babi ni lah yang menanggung semua yang cerdik-cerdik yang dipuji sakan dulu tu. Kuasa Allah berbalik sekelip mata je. Nak kata benda tu boleh berlaku dalam hidup dia. Jadi sekarang ni bukan setakat adik-beradik dia yang kerja.
anak menakan dia kerja dengan dia, sepupu-sepupu kerja dengan dia duduk relax. Kesudahan yang akhir ialah kita tengok dia berjaya jugalah sekali. Walaupun peringkat awal yang nampak gelong semacam, bukan kata panjat pagar, runtuh lagi pagar sekolah tu. Panjat pagar ni tak hebat lagi. Dia kena runtuh pagar, lawan cikgu pun tak hebat lagi, bakar kereta cikgu baru hebat tu. Segala benda-benda yang brutal-brutal dia buat belaka dia kata. Sampai tak reti menulis, tak reti membaca. Dia tak reti menulis ataupun orang kata apa, benda-benda yang krusial dia tak reti lah. Tapi Allah Ta'ala cuma dia sebut pada saya ada satu je niat waktu saya keluar daripada kampung ni. Saya nak jadi orang bermanfaat pada orang. Niat dia betul. Sebab tu saya kata tadi, niat yang benar Tuhan akan buka jalan. Dia kata saya terkesan betul lah. Mak saya kata saya ni tak guna. Waktu dia hambat saya keluar tu, saya kata satu hari nanti aku akan balik jadi orang yang berguna di sini. Akhirnya Allah Ta'ala turuti keinginannya, ikhlas niatnya, suci jernih keinginannya itu dengan ketakwaan dan keimanan. Sebab saya tengok dia satu orang yang memang selalu berada di masjid lah, selalu berada di surau. Kuliah ni bukan kuliah saya sajalah, kuliah mana-mana, bahkan dia membiayai banyak pusat pengajian pun di sekitar Kuantan tu, dan juga surau-surau maintenance yang bayar bil elektrik ni semua dia lah, bukan orang lain. Tak dapat orang lain pun, dapat ke dia dulu. Allah Ta'ala mudahkan jalan dia sehingga dia jadi orang yang memang betul berguna. Kalau tak ada dia, banyaklah surau-surau di sekitar tu kena potong bil elektrik dia. Memang dia sangat berguna. Hilang dia daripada situ, risau orang kawasan tu. Hatta hilang dia adik-beradik dia, mak dia yang kata dia tak guna tadi pun risau dia. Cuma nak katanya itulah dunia, dia berputar mengikut kepada niat kita. Sebab tu sentiasalah berniat dengan niat yang baik. Allah Ta'ala akan mudahkan urusan kita. Kemudian dia sebut lagi, diriwayatkan daripada Ma'ruf Al-Karhi, idza aradallahu bi'abdin khaira fataha alaihi babal amali wa aghlaqa alaihi babal jadali, wa idza aradallahu bi'abdin syarra aghlaqa alaihi babal amali wa fataha alaihi babal jadal. Terjemahan dia, jika Allah menghendaki memberikan kebaikan pada seorang hamba, dia akan membuka buatnya pintu amal dan menutup pintu perdebatan. Pintu perdebatan ni maksudnya suka berkelahi, cari pasal dengan orang. Jika Allah Ta'ala hendak memberikan keburukan kepada seorang hamba pula, dia akan menutup baginya pintu amal dan membuka pintu perdebatan. Sebab memang ilmu ni lah untuk beramal. Ilmu ni bukan untuk cari pasal dengan orang, cabar orang tu, cabar orang ni. Itu bukan daripada karakter orang untuk ilmu. Sebab tu ada kisah yang terkenal, dua orang tokoh, Imamul Haramain dengan Imam Ash-Shirazi. Imam Ash-Shirazi ni tokoh dalam mazhab Syafi'i. Dua-dua ni tokoh dalam mazhab Syafi'i. Imam Haramain ni guru pada Imam Ghazali, dan Imam Ash-Shirazi ni penulis kepada Muhadzab yang Imam Nawawi buat syarah tu, Majmu' Syarah Muhadzab tu. Kita beri lalu azan dulu, nanti kita sambung cerita dia. Okey, kita sambung sikit lagi. Cerita tentang Imamul Haramain dengan Imam Ash-Shirazi. Imam Shirazi ni yang buat kitab Muhadzab dalam mazhab Syafi'i. Kitab ni telah disyarahkan oleh Imam Nawawi yang diberi nama Majmu' Syarah Muhadzab. Tapi Imam Nawawi pun tak sempat sempurnakan habis, disambung oleh Imam Tajuddin As-Subki, pun tak sempat habis, disambung oleh Najib Al-Muti'i. Dr. Najib Al-Muti'i seorang pensyarah di Universiti Al-Azhar sekitar tahun 80-an, 90-an. Dr. Najib Al-Muti'i ini ialah guru kepada mantan Mufti Perlis yang dah meninggal, iaitu Datuk Mat Jahya yang sebelum ni, yang dah meninggal, ayah kepada Datuk Dr. Fathul Bari tu. Okay. Najib Al-Muti'i ini yang dah hujung kita dah tahun 80-an ataupun sekitar akhir 70-an macam tu lah. Okay. Cuma nak katanya Imam Ash-Shirazi ni, dia pernah berdebat dengan Imam Haramain pada satu isu fiqh. Imam Haramain ni tok guru pada Imam Al-Ghazali. Hebat lah. Berdebat dua orang ni, akhirnya hujah yang lebih solid dan tajam berpihak kepada Imam Ash-Shirazi. Bila mana dah selesai debat ni, Imam Haramain kata, aslahakallahu biniyyatik. Allah Ta'ala telah menjadikan kuatnya hujah kamu itu kerana niat kamu. Niat Imam Shirazi ni. Sebab Imam Shirazi, waktu orang berikan pelawaan debat ni, peringkat awal dia tak nak. Sehinggalah orang kata kepada dia, moga-moga terimanya kamu dengan perdebatan ni, Allah Ta'ala menjadikan kebenaran itu terungkap daripada lidahmu.
kebenaran turut ungkap. Jadi dia rasa dia nak jadi orang yang betul-betul digunakan tubuh badannya untuk agama. Jadi dia niat pada Allah Ta'ala, ya Allah, jadikanlah masuknya aku dalam perdebatan ini bukan kerana aku nak dikenali sebagai tokoh yang hebat, berdebat mana-mana pun tak pernah kalah, tapi aku nak jadikan lidah ini menjadi saksi aku membawa agamamu pada tempat yang benar. Imam Haramain dia sebut benda tu, cuma nak katanya besarlah jiwa daripada dua-dua tokoh ni. Imam Haramain pun dia tak ada lah pandai cakap tu, buat pun tak. Dia tak kata macam tu. Tapi dia sebut tu, dia tahu, sebab dia kata aku melihat kewarakan Imam Syirazi ni pada saat dia waktu nak duduk di tempat tu pun aku dah tengok dia bukan orang yang menginginkan kemenangan, tapi dia orang yang menginginkan kebenaran. Allah Ta'ala jadikan hujah dia lebih kuat. Allah Ta'ala jadikan sudut pandang aku lebih tumpul berbanding sudut pandang dia. Jadi ini juga antara kemuliaan orang yang ikhlas dalam menuntut ilmu ni. Allah Ta'ala buka pintu amal lebih berbanding pintu perdebatan berkelahi. Dia bukan belajar banyak kalau nak cabar orang. Macam satu orang sahabat kita dulu ni, dah dikeluarkan fatwa banyak sampai masuk dalam parlimen dah kes dia ni. Duk cabar orang tu, duk cabar orang ni. Terbaru duk cabar Maulana Asri pula. Cuma kalau tuan-tuan tengok barai teruk dah kalau kira je lah. Tapi level confident dia tu tinggi lah. Saya tak tahu pernah kuliah tak masjid ni. Saya tak pernah kot. Masjid ni baru siap lagi. Tapi adalah masjid-masjid di Perlis ni dia pernah datang lah. Satu juga benda yang kita boleh belajar ialah bila mana kita tengok satu orang, dia petah dia apa, sebab dia bukan datang daripada kecenderungan yang biasanya dipegang oleh di Perlis. Dia datang dari kecenderungan lain. Tiba-tiba dia associate dan dia diberi ruang tempat. Bila mana kita ni tengok orang, jangan kalut nak angkat cepat-cepat ni. Penat kita nak berjawab. Sebab orang duk menempelkan dia punya jenayah tu kepada pihak yang pernah memberi ruang kepada dia juga. Jadi susah jugalah macam tu. Jadi moga-moga Allah Ta'ala beri pada kita ni hikmah yang lebih tepat dan dalam, seperti mana yang telah diminta oleh Nabi Ibrahim dalam surah Asy-Syu'ara, Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Doa ni mustahak tuan-tuan. Saya anjurkan tuan-tuan selalu baca. Tak kiralah orang muda, orang tua pun, kita kena baca. Sebab Nabi Ibrahim minta kepada Allah Ta'ala, ya Allah, berikanlah hikmah. Surah Asy-Syu'ara ayat 82 kalau saya tak silap. Asy-Syu'ara 82. Ringkas je doa. Wahai Tuhan, beri kepada aku hikmah dan dampingkan aku dengan orang saleh. Perkataan hukmah ni dia mempunyai makna yang besar. Hikmah ni maksudnya ialah buat benda-benda tepat. Nilai apa-apa betul. Urus apa-apa kena. Sebab tu Tuhan sebut walaqad ataina luqmanal hikmata anishkur lillah wa man yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi. Kami telah berikan kepada Luqman itu hikmah, lalu dia bersyukur pada Allah Ta'ala. Tuan-tuan boleh tengok hikmah yang Allah Ta'ala beri pada Luqman. Luqman ni mengikut riwayat Israiliyat bukan orang kenamaan, orang bawahan. Tapi cerita kemah dia nasihat anak dia tu Tuhan masyhurkan dalam kitab akhir zaman ni, dalam Al-Quran. Walaupun dia bukan orang besar, tapi dia ada satu part iaitu hikmah. Kadang-kadang kita ni ada ilmu tapi hikmahnya kurang. Sebab nak dapat hikmah ni tak syarat ilmu banyak. Hikmah ni gift, pemberian khusus kepada Allah, kepada makhluknya daripada Allah Ta'ala yang ikhlas meminta kepadanya. Jadi kita kena sama-sama minta supaya kita jadi orang yang berhikmah. Dan antara sebab Nabi Ibrahim dia doa juga di ujung tu, dampingkan aku dengan orang yang saleh. Kerana apa? Kerana hikmah ini ada pada orang saleh kebanyakannya. Hikmah ni ada pada orang saleh. Orang saleh ni tuan-tuan kena faham satu benda. Ini yang terakhir. Ujung nanti tu kita, yang lain-lain tu kita sambung pada kuliah akan datang. Cuma yang ni yang terakhir dah. Hikmah ni dia ada pada orang saleh. Orang saleh ni pula dia bukan orang yang memiliki CJ pengajian agama paling banyak. Bukan. Boleh jadi orang mengaji agama banyak, dia bukan orang saleh pun. Boleh jadilah. Orang saleh ni dia datang daripada orang yang biasa-biasa. Cuma Tuhan sebut indikator orang saleh ni apa dia? Orang yang melazimi amal wajib. Kita nampak syiar dia. Dia solat,
Dia satu orang yang suka salat. Kalau dia salatnya sempurna, bukan salat di hujung-hujung waktu. Sebab tu yang boleh salat awal waktu ni bukan semua orang belajar agama. Kadang-kadang tukang cuci je, tapi salat awal waktu. Saya ingat waktu saya habis belajar dulu, kita rasa macam tak berapa yakin lah untuk mengajar apa semua ni, dan ada niat nak belajar tempat lain. Tapi waktu tu saya ada kekangan untuk tak boleh nak sambung cepat. Ada satu orang, waktu tu saya selalu jadi imam di masjid di kampung saya di Terengganu tu lah, di Felda tu. Ada satu orang ni, dia driver taksi. Dia ni selalu rapat kawan almarhum ayah saya. Ayah saya mengajar, dia ni selalu duk ada kuliah. Saya ingat ayah saya selalu sebut, dia ni slow learner. Tapi selalu datang kuliah. Kuliah ada selalu. Dah meninggal dah pun. Allah rahmati kedua-duanya dan Allah ampuni kedua-duanya. Dia ni bawa teksi. Saya kalau nak pergi asrama apa semua, naik teksi dia. Dia selalu sebut dekat saya, dia kata, orang panggil saya di kampung lain, tapi saya tak nak sebut orang panggil apa saya kat kampung. Nanti tuan-tuan panggil yang tu. Tuan-tuan kenal saya Ustaz kau ni cukup lah. Okay. Yang orang kampung tu biar orang kampung je kenal. Okay. Dia kata, nak beritahu satu benda, dia kata. Sebab saya beritahu kat dia rasa macam tak padan, kena pergi tempat lain. Dia kata macam ni. Sebab dia tahu keadaan family saya apa semua, dia tahu. Dia kata. Sebab waktu tu saya ada tanggungjawab dengan mak saya, dengan adik-beradik saya jugalah. Sebab dia nampak saya macam agak tergesa-gesa. Dia kata, cita-cita yang nak tu, yang duk sebut nak itu, nak ini, yang tu jauh lagi. Jauh lagi, dia kata. Yang duk depan kita ni lah yang ni, dia kata. Yang duk depan kita ni ialah peduli dekat mak dulu, urus adik-beradik dulu, dia kata. Sudahkan yang ni, sudah ni dulu, dia kata. Jangan sibuk pergi yang lain. Yang pasti yang di sini sedang dinilai, yang di sana belum dinilai lagi. Saya balik, saya menung. Dekat 2 hari saya menung. Dia kata dahsyat driver taksi ni. Mengaji tak tinggi pun, tapi apa yang dia cakap tu tepat. Ada orang dia sibuk mengidam tempat yang dia belum sampai, tapi dia tak selesai pun yang di sini. Sedangkan Tuhan nak beri peluang kebaikannya di sini. Apa yang dia sebut tu, ini yang disebut sebagai al-hikmatu dalatul mu'min. Hikmah itu satu benda yang dicari oleh orang beriman. Maknanya dia satu benda yang tak tahu duduk di mana, merata. Dia bukan duduk pada orang-orang yang berstatus agamawan semata-mata. Kadang-kadang dia datang daripada orang bawahan, tapi waktu dia cakap tu, percakapan dia ialah mutiara yang berharga untuk menjadi panduan kepada hidup kita. Jadi kita berpada situ untuk malam ni. InsyaAllah kita akan sambung muka surat 31 tu, diriwayatkan daripada Abu Bakar Al-Warraq. Kita berpada situ untuk malam ni. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.